Assalamualaikum dan selamat petang semua. Waalaikumsalam. Okey. Waalaikumsalam. Okey, apa khabar semua? Semua okey ke? Masih lagi dalam keadaan baik ataupun dah low back? Baik Puan, Baik. Miss. Alhamdulillah Okey, baik, sebelum- alhamdulillah baik. Okey, sebelum tu saya nak cek kehadiran dulu ya. Okey. Okey. Nashila ada? Ada Puan. Okey. Yasmin ada? Oh, pergi tandas. Sekejap. Yes. Okey. Umi ada? Umi Khalidah? Ada Puan, ada. Okey. Muhammad Hatta? Ada Puan, ada. Okey. Muhammad Fikri? Ada. Muhammad? Ada Puan, Miss. Okey. Okey. Kali ni saya nak minta tolong korang bagi kerjasama ya. Walaupun dah penat kan. Petang-petang macam ni. Okey. Sebelum tu saya memperkenalkan diri. Okey, nama saya Nur Hasanah. Boleh panggil Miss. Sebab tak kahwin lagi. Okey. Okey. Okey, pernah tak dengar pasal penggunaan aset kerja ni? Pernah Puan? Okey, cuba Muhammad cuba bagi tahu apa yang pernah dengar tu. Okey, aset kerja ni dia melibatkan banyak faktor. Dia more kepada ni perkakas ataupun peralatan yang terdapat di tempat kerja. Betul ke Puan? Okey, betul. Bagus Muhammad. Okey. Okey, kali ni saya nak terangkan pasal tajuk kesedaran penggunaan aset. Korang semua nampak slide kan? Nampak Puan? Okey. Isi kandungannya. Okey, dalam slide ni okey, dalam slide ni ada tujuan, pengenalan, jenis aset, penempatan sumber dan pelaksanaan pelan kerja. Okey, kali ni saya nak terangkan pasal jenis aset, penempatan sumber dan pelaksanaan pelan kerja dia. Okey, mari tengok. Okey, tujuan. Okey, macam saya cakap tadi, ini saya akan terangkan. Okey, pengenalan. Minta seorang tolong bacakan pengenalannya. Saya nak Puan, baca. saya. Okey, silakan. Pengenalan. Pihak pentadbiran dan mereka yang terlibat dalam urusan pentadbiran secara umumnya perlu sedar penggunaan aset kerja dalam organisasi. Dengan adanya pemahaman mengenai jenis aset, penempatan sumber dan pelaksanaan pelan kerja dapat dijalankan secara efektif. Okey, terima kasih. Okey, macam yang pengenalan dia, mereka yang terlibat dalam urusan pentadbiran secara umumnya perlu sedar penggunaan aset kerja dalam organisasi. Macam aset kerja, macam peralatan penggunaannya, lepas tu sumbernya. Okey. Okey, next. Okey, jenis aset. Aset adalah ekonomi pada masa akan datang yang dijangka akan mengalir kepada entiti tersebut. Okay. Dalam rangka kerja AISB. Okey. Klasifikasi aset. Aset terbahagi pada dua, iaitu aset semasa dengan aset tetap. Okay, aset semasa, aset
sama ada tunai atau sumber yang dijangka diubah kepada tunai dalam jangka masa pendek. Maksudnya aset ni digunakan dalam jangka masa pendek. Macam mana Macam contoh macam duit, benda yang keadaan semasa, asetnya. Okay. Aset tetap pula, aset yang dibeli untuk kegunaan jangka jenis dan contoh dia. Okey, aset ni contoh untuk aset tetap, kenderaan macam dalam slide. Okay, faedah ekonomi dia untuk kegunaan harian dan pengangkutan produk syarikat. Macam kalau perasan macam Van Shopee, betul Lalamove, apa lagi? Macam tu lah. Kegunaan kenderaan untuk hantar, untuk mengangkut produk pada syarikat tu. Okey. Inventory ialah aset semasa. Tunai dijana, faedah ekonomi dia, tunai dijana daripada penjualan inventory. Okey, penghutang. Aset semasa. Penghutang dia kita membagi, macam mana? Kita memberi secara aset semasa seperti wang tunai, cash. Okey, untuk faedah ekonomi dia membawa kepada kemasukan aliran. Maksud macam kita bagi orang berhutang dengan kita secara dikira sebagai aset semasa. Lepas tu faedah dia akan membawa masuk aliran macam mana juga macam aset daripada kita semula dalam bentuk yang sama, iaitu aset semasa. Okey, jenis yang contoh dia, sumber manusia sebagai aset kerja yang paling berharga kepada organisasi. Okey, sumber manusia ni macam pekerja yang bekerja di bawah syarikat, di bawah sesuatu organisasi ni lah. Itu yang dikatakan sebagai aset kerja yang paling berharga. Sebab tanpa sumber manusia ni, organisasi tu tak akan berjalan dengan baik, tak terwujudnya sebagai organisasi tanpa adanya sumber manusia. Okey. Korang semua faham ke? Faham, Puan. Okey. Okey. Sumber penempatan manusia. Sumber penempatan manusia ni kejayaan gabungan terdiri pada kedua, iaitu sumber manusia dengan penempatan sumber. Penempatan sumber manusia kurangkan kos operasi, tingkatkan kepuasan pelanggan, sistem kerja responsif, fleksibel dan disiplin. Yang last, peluang perintisan dalam prosedur operasi. Okey, untuk penempatan sumber, kejayaan gabungan ni beri pengurus dan kaki tangan kuasa untuk menyelesaikan kerja, singkirkan pembaziran usaha, elak konflik dan fokus sumber untuk mencapai matlamat. Okay, next. Okay, ini langkah melaksanakan strategi. Okay, yang pertama, visi dan hala tuju yang sama. Untuk melaksanakan strategi ni mesti sama kan, visi, misi dia. Okey, yang kedua, persetujuan dan sokongan Yang keempat, membangunkan matlamat strategi. Yang kelima, mewujudkan nilai-nilai.
nilai-nilai macam nilai-nilai yang baik lah. Yang keenam, mengkomunikasi dasar syarikat. Yang ketujuh, kepimpinan pihak atasan. Kepimpinan pihak atasan ni mesti kita pun kena dipimpin oleh pihak atasan untuk melakukan sesuatu kerja tu dalam sebuah organisasi. Okay, yang ke-8, penerapan matlamat. Perlu jadikan matlamat dalam sebuah organisasi tu untuk jadikan saya cakap okey, penerapan matlamat, kita jadikan matlamat tu sebagai sumber untuk kemajuan. Semak kemajuan kita selalu up to date macam mana untuk memajukan lagi sebuah organisasi tu. Okey, faedah melaksanakan penempatan sumber. Faedah dia matlamat menjadi jelas, matlamat boleh dicapai dan dirancang, proses memastikan matlamat dicapai dapat dikawal dan pembaziran kronik dapat dikurangkan. Okey, korang faham ke? Ke laju? Laju sangat ke saya explain? Faham puan? Okey, yang seterusnya pelaksanaan kerja. Okey. Pelaksanaan kerja dimulakan dengan pengenalan, kemudian perancangan dan dibahagikan kepada dua, iaitu pelaksanaan dengan pengawalan. Pengawalan ni biasanya pihak atasan ataupun orang tengah antara pihak atasan dan bawah. Okay, pelaksanaan ni orang tengah dan orang bawah. Orang bawah maksudnya pekerja. Okay. Daripada pengawalan tu ataupun pelaksanaan dia mesti ada penutup. Okay. Next. Pelaksanaan pelan kerja, iaitu fasa pelaksanaan terbagi pada dua, iaitu melaksanakan tugas yang diberi dan memantau dan mengawal pelaksanaan. Melaksanakan tugas yang diberi itu daripada sumber manusia yang akan buat tugasan mengikut matlamat yang ditetapkan dan misi yang nak dicapai. Okey, pemantauan dan pengawalan pelaksanaan tu pihak atasan seperti organisasi yang akan memantau tugas-tugas yang diberikan supaya dapat dijalankan dengan baik. Okey. Next. Perancangan pelaksanaan. Dia terbahagikan kepada 6, iaitu memberi tugas kepada kaki tangan, kenalkan ahli kepada ahli yang lain dan kepada tugasan. Kenalkan ahli kepada ahli yang lain dan tugasan tu maksudnya macam ada staf baru masuk, kita kenalkan dia dengan staf yang lama. Lepas tu kita beritahu staf baru tu dia nak kena buat apa, kerja apa yang dia kena nak buat. Apa matlamat dia, kita kena staf yang lama tu dikira kena terangkan apa yang perlu dibuat kepada ahli baru supaya dapat buat boleh jadikan sesebuah organisasi tu kemajuan yang meningkat. Okey, yang ketiga, beri dan jelaskan tugasan kepada ahli kumpulan. Macam saya cakap, kita explain kepada ahli pasukan, pihak atasan ataupun staf-staf lama. Okey, yang keempat, tentukan fungsi pasukan. Yang kelima, tubuhkan sistem pengesan yang perlu. Yang keenam, umumkan pelan kerja kepada organisasi. Umumkan pelan kerja kepada organisasi tu means kita dah bincang antara sumber manusia. Bila dah ditetapkan, okey, kita akan kemukakan kepada organisasi pihak atasan untuk dibincangkan. Okey. Next. Pelaksanaan efektif. Pelaksanaan efektif terbahagi pada 3, iaitu membuat garis masa langkah yang boleh dilaksanakan, ketahui hasil kerja dan mengenali kaki tangan utama yang terlibat. Okay, faham semua? Faham puan. Okay. Next. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih. Okay, korang
Okey, sebelum tu saya nak tanya soalan dulu. Apa yang korang faham pasal aset? Okey. Apa yang korang faham tentang aset? Boleh terangkan? Hello, ada orang lagi tak dalam kelas ni? Ada. Tolong terangkan apa itu aset? Volunteer seorang? Aset ya, Bon? Ya, aset. Tadi saya ada tunjuk dalam slide. Apa maksud aset? Aset tu apa? Aset itu adalah satu keperluan asas yang diperlukan oleh seseorang. Betul tak, Bon? Okey, betul. Okey. Ya? Ya, Sheila, dia nak kata apa? Aset tu yang macam ni ke Puan. Harta yang mudah ditukar ganti milik. Okey, tak. Aset ni dia aset yang digunakan untuk sesebuah organisasi. Macam kita contoh macam tempat kita belajar ni, SIAS. Okey, SIAS apa aset dia? Aset dia ada kenderaan, bas. Okey, itu contoh dia. Itu bas SIAS. Bas tu dikirakan sebagai aset tetap sebab bas tu digunakan saya ada hantar link dekat komen untuk korang tengok dulu. Baca recap semula. Maybe dalam slide tu ada yang tak faham. Okay, saya minta maaf, itu salah dari saya. Kamu semua boleh tengok dulu slide tu. Boleh tengok dulu kertas penerangan tu. Mana Puan? Sekejap ya. Line loading. Okey, itu saya dah hantar. Okay, boleh tengok dulu.
Okey. Saya nak bagi sikit quiz lah untuk recap semula apa yang korang faham pasal aset, kegunaan aset kerja tu. Okay, saya hantar link dekat komen tu juga ya. Okey Puan. Okay, minta tolong korang semua join ya. Quiz. Puan, kuis yang Puan bagi tu tak boleh nak masuk lah Puan. Dan tak boleh nak masuk. Lagi sekejap ya. Sekejap. Okay. Okay, cuba masuk semula. Tengah present lagi ke? Ada nampak tak ni quiz tu? Kejap Puan, saya masuk. Dah masuk. Okay. Okay, kita start dulu okay? Dah boleh start ke korang? Boleh. Boleh Puan. Kita start dulu ya. Hai, jangan buat silent woi.
Dah jawab dah. Okay. Oh. Okay. Yo. Yusrina. Oh awak tinggi ya. Yang nombor 1 ke? Bagi saya jajan. Soalan susah ke korang? Soalan quiz tu susah ke? Senang je. Susah. Senang je. Kena ikut logik lah. Okay, saya end dulu. Oh wow, tanya Yusrina. Dapat hadiah tak cikgu? Nanti saya bagi awak lollipop ya. Okay. Masih lagi banyak warna merah tu. Okay. Lepas ni penerangan tu macam mana? Recap balik. Banyak merah ni. Masih ada yang tak faham ke? Wan, buatlah present tu. Tak nampak ni. Faham Miss, cuma salah tekan. Tak apa, it's okay. Okay. Kertas tugasan. Okay. Okay. Masih lagi share screen ke? Okay, tak. Okay, saya nak saya nak dah hantar link untuk kertas tugasan. Saya bagi korang kerja sikit boleh? Sikit je, boleh kan? Boleh, Masa boleh. ke? Banyak betul homework hari ni Puan. Saya faham. Tapi itulah kerja sebagai student. Okay. Okay. Korang boleh hantar bila kertas tugasan tu je? Kalau saya minta esok boleh ke? Bisa lah Puan. Boleh, Puan. Bisa. Boleh Puan. Okay. Depan. Sebelum pukul 5? Jam 25. Okey, boleh Puan. Okey, mantap Puan. Okay. Mantap guys. Okay. Lepas tu Tapi kelas yang seterusnya apa tu? okay, next topiknya. Sekejap ya.
Okay, next topiknya kita akan bincangkan pasal rundingan penerimaan dan serahan produk atau servis. Okay, nanti korang semak-semak lah sikit ya. Saya tahu sikit. Boleh korang? Boleh. Puan. Puan. Okey, bagus, mantap. Okay, macam tu saya akhiri kelas kelas kita ni dengan bismillah. Baca doa ya. Fikri terbacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Assalamualaikum. Amin. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam. Nasi Terima kasih. Puan. Puan, terima kasih. Nasi Puan.